Hai, Assalamualaikum. Jom belajar sains bersama Ustazah Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi ini Ustazah akan sambung pelajaran kita iaitu unit 5, sifat cahaya dalam tajuk pembiasan cahaya. Okey murid-murid, mari lihat buku teks kamu muka surat 100. Lihat pada gambar tersebut. Pembiasan cahaya. Ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba Siva terlihat sudu kelihatan bengkok di dalam cawan yang berisi air. Cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari sudu ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey. Awak boleh perhatikan gambar raja ini. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey. So sekarang ni, apa itu pembiasan cahaya? Okey. So pembiasan cahaya biasanya berlaku apabila cahaya bergerak melalui beberapa medium berbeza ataupun melalui dua medium yang berbeza. Okey. So fenomena ini akan dinamakan sebagai pembiasan cahaya. Awak boleh lihat, anda boleh lihat contoh pembiasan cahaya pada gambar di bawah. Gambar 1 dan juga gambar 2. Okey, Ustazah akan terangkan untuk gambar raja di bawah. Yang pertama ni, ini adalah gambar duit siling. Okey, gambar duit siling yang berada di dalam air. Awak akan nampak duit siling itu kelihatan lebih dekat daripada kedalaman sebenar. Okey, ataupun fenomena lain Ustazah boleh relate kan adalah di mana awak selalu akan nampak air di dalam tasik, kolam ataupun sungai kelihatan cetek daripada kedalaman sebenar dia. Okey, untuk yang kedua, gambar raja yang kedua, awak dapat lihat. Okey, yang ini dia punya situasi sama saja macam dengan sudu ni. Awak akan nampak pensel ini akan bengkok. Okey, pensel ini akan bengkok. Okey, seterusnya murid-murid lihat pada muka surat 102. Kali ini kita belajar pula tentang pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi. Okey, biasanya pembentukan pelangi ni awak akan nampak selepas hujan. Tapi, tahukah kamu bagaimana pelangi ini terbentuk? Ustazah akan terangkan kat sini. Okey, biasanya apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Okey, biasanya apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Okey. Ustazah akan terangkan dekat sini tentang pembentukan pelangi ya. Okey, pelangi merupakan satu fenomena optik yang menghasilkan spektrum cahaya. Yang akan menghasilkan spektrum cahaya. Okey. Warnanya ialah merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okey. So warna-warna ni adalah, Ustazah ulang lagi sekali, kita ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan
ungu. Okey, pelangi ni dihasilkan apabila cahaya terbias melalui titisan-titisan air hujan di udara. Okey, Ustazah ulang balik. Pelangi ni dihasilkan apabila cahaya terbias melalui titisan-titisan air hujan di udara. Oleh sebab itu, pelangi selalu dapat dilihat selepas hujan. Ia terbentuk melengkung. Okey. So, dia berbentuk melengkung kerana titisan air di udara berbentuk bulat ataupun sfera. Okey. Pembentukan pelangi boleh dilakukan dengan menghalakan cahaya putih pada prisma. Okey, nanti yang ini Ustazah akan bagi gambar dekat awak dan awak boleh lukis. Okey. Okey. Sekarang ni Ustazah bagi dekat kamu nota berkenaan dengan pembentukan pelangi. So, salin nota ini di dalam buku nota awak. Pembentukan pelangi, dan ini adalah pembentukan pelangi yang Ustazah cerita tadi pasal pembentukan pelangi yang dilakukan menggunakan prisma. So, ini Ustazah minta awak lukis. Okey, boleh? Okey, seterusnya akhir sekali tolong buka muka surat 104. Okey, ini tajuk last dalam unit sifat cahaya. Okey, tajuk last dalam unit 5 kita iaitu sifat cahaya. Okey, kita pergi pada tajuk last sekali, kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan. Okey, sekiranya cahaya tidak bergerak lurus, tidak boleh dipantulkan dan tidak dapat dibiaskan, apakah yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Okey, tengok pada situasi yang pertama. Jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah cahaya dari lampu sulur dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat? Cuba kamu fikir. Okey, sekiranya cahaya tidak bergerak dengan lurus, boleh ke awak menyuluh atau mencari objek dengan tepat? So, kalau awak cuba bayangkan kalau awak punya lampu sulur tu tak lurus, rasanya macam lampu sulur awak tu bertali. Faham tak bertali? Sebagai contoh, awak pegang satu benang ataupun satu tali. So, tali tu dia tak keras. Maksudnya, bila dia tidak keras, tali tu tidak lurus. So, bila awak ke kanan, dia akan bergulung-gulung-gulung. Sama juga dia punya konsep dengan cahaya lampu ni, sekiranya dia tidak bergerak lurus. Sama juga kalau awak alih ke kanan, so lampu tu akan beralun-ralun. So, susah untuk awak dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat. Okey, kita tengok pada situasi yang kedua pula. Okey, jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah pada cermin? Okey, sekiranya cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah pada cermin? Okey, so sama juga kisahnya macam awak tengok bulan. Okey, bulan seperti yang kita tahu, sebenarnya bulan, walaupun awak nampak bulan tu cerah macam bercahaya, tapi sebenarnya bulan tidak bercahaya. Okey, cahaya yang kita nampak dari bulan tu adalah dipantulkan dari cahaya matahari. Sekiranya cahaya matahari sekiranya bulan tidak memantulkan cahaya matahari, kita takkan nampak bulan tu terang. Maksudnya kita tak nampak apa-apa lah, gelap. Sama juga macam refleksi gambar kita ataupun wajah kita dekat cermin. Sekiranya cahaya tak dapat dipantulkan, so kita tak dapat lihat gambar kita ataupun wajah kita dekat cermin. Dan situasi yang terakhir, situasi yang ketiga. Okey, jika cahaya tidak dapat dibiaskan, adakah kantar tangan dapat membesarkan imej objek? Okey, sekiranya
cahaya tak dapat dibiaskan, adakah kanta tangan tak dapat membesarkan imej objek? Okey, setentunya tidak. Sebab macam tadi Ustazah kata, untuk situasi ini sama juga macam fenomena air cetek. Okey. Sebabnya awak akan nampak air tu lagi cetek. Padahal kedalaman air tu sebenarnya lagi dalam. Okey. Maksudnya kat sini dia membesarkan sesuatu objek tu. Sekiranya cahaya tak dapat dibiaskan, so kita tak dapat tengok ataupun kita tak dapat membesarkan apa-apa objek dengan menggunakan kanta pembesar. Okey, murid-murid, sampai sini saja pembelajaran Ustazah pada hari ini, pada pagi ini. Sekiranya ada apa-apa yang awak tidak faham, awak boleh personally message Ustazah. Okey, dan bertanyakan apa sahaja yang awak tidak faham. Dan akhir sekali, awak punya kerja sekolah adalah selain daripada awak kena tulis nota yang tadi Ustazah suruh, kerja sekolah awak adalah sila buat latihan di dalam buku latihan awak. Habiskan tajuk sifat cahaya. Okey, buku latihan yang sains warna oranye tu, tolong habiskan tajuk sifat cahaya. Sekiranya awak tak faham, sekali lagi Ustazah ulang, sekiranya ada kemusykilan yang awak tak faham, awak boleh personally message Ustazah. Okey, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.